Okey, rasanya sekarang ni mungkin korang dah selalu dengar tentang chip Unisoc. Okey, chip ni dia tak adalah popular sangat macam Qualcomm Snapdragon dan macam MediaTek. Tapi dia juga masih lagi merupakan pilihan yang smartphone brand guna. Jadi kalau sebelum ni saya ada kongsikan satu chart yang mengatakan bahawa MediaTek dia dah jadi nombor 1 sebagai pegangan. So dalam chart yang sama juga sebenarnya kalau korang perhatikan, brand Unisoc ni juga ada pegang pegangan sebanyak 4% pada tahun 2020 berbanding 3% pada tahun 2019. Jadi kat sini kita tengok dah ada kenaikan yang menandakan bilangan smartphone yang guna chip Unisoc ni dah makin banyak sikit. Dan pada tahun 2021 untuk carta yang terbaru suku pertama, surprise Unisoc dah naik kepada 6%. Lagi banyak dia punya kenaikan. So jom mulakan video. Okey, Unisoc ni pada awal-awal dulu dia bermula dengan nama Spreadtrum. Dan Spreadtrum ni dia diasaskan pada tahun 2001 dan berpangkalan di Shanghai, China. Okey, untuk awal-awal penubuhan Spreadtrum ni, dia hanya fokus untuk buat chip untuk phone 2G dekat China. Yang ini adalah bisnes nombor 1 dia orang. Dan di samping itu, dia orang masih juga bersaing dengan market phone 3G dekat China. Tapi yang nombor 1 adalah phone 2G. Pada masa ini juga, di mana ada Spreadtrum, kat situ jugalah ada MediaTek. Jadi MediaTek dan Spreadtrum ni sama-sama bersaing dekat satu pasaran China yang besar ni. Dan selain daripada MediaTek dan juga Spreadtrum tu, dekat China tu juga banyak juga brand chip yang korang mungkin pernah dengar, macam contohnya Rockchip, Allwinner. Maybe korang pernah dengar brand-brand chip ni. Okay, Spreadtrum ni dia buat chip dia sama juga macam MediaTek, dia beli license daripada ARM dan hasilkan chip dengan design dia orang sendiri. Tetapi daripada segi teknologi, dia sebenarnya adalah bawah sikit je daripada MediaTek, dan Spreadtrum ni dia memang fokus kepada chip untuk phone yang murah-murah je, harga-harga marhain je. Sebelum tu nak cakap dulu lah, yang Unisoc ni, dia punya graphic processing adalah sama juga macam MediaTek, iaitu ambil third party solution, sama ada gunakan grafik daripada Mali ataupun grafik daripada PowerVR. Dia tak ada grafik sendiri. Selain daripada buat chip untuk phone, dia orang sama juga macam Qualcomm, MediaTek, Samsung, tetap buat chip untuk produk lain macam contohnya barangan audio, IoT, chip untuk paparan dan macam-macam lagi. Okey, jadi bila Spreadtrum ni dia bertukar kepada Unisoc? Ini sebenarnya baru je lagi berlaku pada tahun 2018. Unisoc ni sebenarnya adalah nama baru, iaitu rebranding. Apabila Spreadtrum dia digabungkan dengan syarikat RDA Microelectronics. Jadi RDA ni syarikat apa? Dia sama juga macam Spreadtrum, dia buat chip, tapi fokus dia hanya untuk chip wireless dan juga radio frequency band. Okey, kenapa bila rebranding diorang pilih nama Unisoc? Sebenarnya Unisoc ni terdiri daripada dua bahagian, iaitu Uni dan juga SOC. SOC tu adalah SoC, System on a Chip. Dan yang Uni tu dia terdiri daripada 4 lapisan makna, iaitu yang pertama adalah unique, yang kedua adalah universal, yang ketiga adalah unicore, yang keempat adalah unimpaired. Unicorn tak ada, 4 je. Bila Unisoc ni dah rebranding, hala tuju dan vision diorang pun dah nampak lebih agresif. Jadi kali ni diorang dah jadi lebih committed untuk jadi salah satu pengeluar chip nombor 1 kat dunia. Dia bukan nombor 1, tapi salah satu. Target dia tak adalah tinggi sangat. Okey, kita dah tahu, kita dah faham yang Unisoc ni datang daripada mana, background dia apa. So kita nak tengok chip diorang ni yang diorang buat ni power ke tak sebenarnya. Sebenarnya kan, kalau korang sedar tak sedar, chip Unisoc ni dah banyak mengalir dan meresap dalam pasaran market. Tapi banyak yang produk dia harga yang murah, harga yang rendah je lah. Contohnya yang pernah guna chip Unisoc ni memang banyak je. Antaranya adalah ZTE, Nokia, Motorola, TCL, Gionee, Blackview, Ulefone, Hisense, Alcatel, Wiko, Blue, Doogee. So brand-brand besar yang lain tak guna ke? Ada juga, contohnya macam LG, Samsung, HTC. Diorang pun pernah juga guna chip Unisoc ni. Dan baru-baru ni yang paling latest brand besar yang guna adalah Realme dengan Realme C21Y diorang yang gunakan chip Unisoc. Tapi diorang ni semua sama je. Model-model yang gunakan chip ni harga dia semua murah-murah, tak mahal pun. Kalau nak kata flagship, memang tak jumpa yang guna Unisoc. Flagship killer pun tak ada. Jadi untuk chip Unisoc yang paling power, baru-baru ni pada bulan April 2021 tahun ni juga, Unisoc ni dia telah lancarkan siri Tenggala 7, iaitu siri untuk chip 5G diorang untuk phone kelas pertengahan. Dia ada 3 model dalam siri ni, iaitu T740, T760 dan T770. Yang T770 ni adalah yang paling berkuasa lah dekat dalam siri ni. Tapi walaupun ini adalah barisan chip yang paling power dalam Unisoc ni, tapi kalau nak dibandingkan dengan pesaing lain macam contohnya Qualcomm atau MediaTek,
teknologi yang digunakan tu agak jauh juga tertinggal. Contohnya nak mudahkan korang, kita ambil chip T770, chip yang paling power dekat Unisoc ni. Chip ni dia okey, dia 6nm, maknanya efisien lah, jimat tenaga. Tapi CPU yang digunakan adalah Cortex A76, dan Cortex A76 ni bukannya CPU yang digunakan dekat flagship. Sekarang ni orang dah tak guna dah Cortex A76, orang guna Cortex A78 untuk flagship dia orang. Cortex A76 ni adalah CPU flagship pada tahun 2019, 2 tahun lepas teknologi dia agak tertinggal. Jadi kat sini kita nampaklah yang sebenarnya dia hanya fokus pada kelas pertengahan sahaja. Jadi phone tu adalah lebih mampu milik, tapi prestasi dia masih lagi ada power. Okey, untuk chip Tanggula 7 ni, ada ke phone yang guna chip ni? Setakat ni berdasarkan yang saya google lah, saya tak ada jumpa lagi phone yang guna chip Unisoc Tanggula 7 ni. Tapi mungkinlah sebab chip ni pun baru je umum, mungkin tunggu sampai hujung tahun baru ramai nak guna chip ni. Okey, selain daripada Tanggula 7 tu, ada juga siri chip Unisoc lain yang banyak digunakan, iaitu siri T600. Siri T600 ni paling banyak orang guna sebab dia adalah sweet spot. Dia seimbang lah, harga murah teruk, performance pun okey. Contohnya kita ambil satulah, Unisoc T618. Okey, yang chip ni memang sangat mudah dijumpai bila kita beli phone daripada brand-brand China yang harga murah dan rendah. Contohnya macam yang korang boleh jumpa guna chip ni adalah Teclas M40 Pro, Aldo Cube iPlay 40, B-Max MaxPad. Semua ni korang boleh jumpa dekat Shopee, harga bawah RM1,000. Memang tak mahal, memang harga dia murah je. Jadi itulah cerita tentang chip Unisoc ni. Dia fokus hanya kelas bajet sampailah kelas pertengahan. Flagship ni dia tak main. Kalau kat Malaysia, kita tak berapa nampak sangat brand yang guna chip ni. Tapi kat China, disebabkan diorang banyak gila produk, so memang mudah lah nak jumpa brand yang guna chip ni. Kalau kita tengok balik, Unisoc ni daripada segi teknologi, dia bawah sikit daripada MediaTek. Dan teknologi khusus untuk Unisoc tu sendiri sebenarnya tak banyak pun. Tapi tak ada masalah pun, sebab matlamat utama Unisoc ni, dia nak bekalkan kuasa untuk phone dengan harga yang murah dan rendah. Jadi yang kelas flagship, yang premium, yang mahal ni, biarlah Snapdragon ke MediaTek yang pegang, tak apa. Jadi sekian tu saja ringkasan untuk video Unisoc. Moga bertemu lagi dalam video akan datang. Kalau ada salah fakta ke apa, minta mohon maaf ya. Bye. Assalamualaikum. Macam mana? Video okey tak? Kalau okey, korang kena subscribe lah. Lepas tu jangan lupa like video ni ya. Like